Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 April bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Tak sempat pulang beraya, pelajar tahfiz maut van terbabas. Juga sekumpulan lelaki bukan hanya tidak puasa, malah berjudi di siang hari. Pengguna jalan raya yang akan pulang bercuti ke kampung halaman sempena sambutan Aidilfitri berpeluang menikmati tol rahmah percuma selama 4 hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pengecualian bayaran tol bermula esok sehingga 21 April itu membabitkan 33 lebuh-raya bagi semua kelas kenderaan. Kerajaan Perpaduan bersetuju melaksanakan beberapa ikhtiar bagi meringankan beban serta memberikan kegembiraan rakyat sempena Aidilfitri yang akan menjelang. Pertama, kerajaan bersetuju melaksanakan tol rahmah percuma iaitu pengecualian bayaran tol selama 4 hari untuk dinikmati oleh semua pengguna jalan raya yang akan pulang ke kampung halaman sempena Aidilfitri. Menurut Datuk Seri Anwar, tol percuma juga akan dilaksanakan pada 24 April. Katanya, ikhtiar ini akan dapat mengurangkan kos bayaran tol kepada pengguna yang pulang beraya serta memudahkan perancangan perjalanan balik ke kampung. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sidang media khas di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Turut hadir Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming. Perdana Menteri hari ini turut mengumumkan hari kelepasan am tambahan sempena Hari Raya Aidilfitri. Jelasnya, jika 1 Syawal jatuh pada Jumaat 21 April, cuti tambahan akan diberikan pada 24 April. Manakala jika permulaan Syawal pada Sabtu 22 April, maka cuti tambahan adalah pada Jumaat 21 April. Memandangkan pengumuman rasmi berhubung tarikh 1 Syawal 1444 Hijrah untuk sambutan Aidilfitri akan dibuat pada Khamis 20 April 2023 oleh penyimpan Mohor Raja-Raja Melayu. Kerajaan bersetuju memberi 1 hari kelepasan am tambahan bagi memudahkan rakyat untuk membuat perancangan sewajarnya untuk Aidilfitri dan pulang ke kampung halaman. Sekiranya tarikh 1 Syawal jatuh pada hari Jumaat 21 April, maka kerajaan akan menetapkan hari Isnin 24 April sebagai hari kelepasan am berdasarkan Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan 1951 bagi Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Jelas Datuk Seri Anwar, pemberian cuti tambahan itu diharap memudahkan rakyat membuat perancangan sewajarnya untuk sambutan Hari Raya dan pulang ke kampung halaman. Zahirkan solidariti kita untuk merealisasikan hasrat mencetak dan mengedarkan sejuta Quran untuk ummah yang memerlukan. Berinfaklah sekarang serendah RM38 untuk setiap naskah dan semoga usaha kita yang kecil ini dipandang Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab kita ke syurganya. Sekumpulan 21 lelaki ditahan polis kerana bukan hanya tidak puasa, malah berjudi pada waktu siang. Kaki judi itu ditahan dalam serbuan polis di Kampung Hutan Kandis Alustar petang semalam. Ketua Polis Kedah, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata, serbuan dilakukan sepasukan anggota di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah ketika kesemua mereka sedang leka bertaruh judi holo di belakang sebuah kedai makan jam 6.15 petang.
Menyedari lokasi perjudian diserbu, ada di antara kaki judi cuba melarikan diri di kawasan sawah di belakang kedai. Namun, tindakan mereka sia-sia apabila kawasan itu sudah dikepung. Seorang lelaki tempatan berusia 56 tahun dipercayai penganjur ditahan bersama wang pertaruhan sebanyak RM2,390. Menurut Datuk Wan Hassan, dalam serbuan itu polis turut merampas 3 biji dadu dan sehelai kain tertera gambar ayam, labu, ketam, udang, shilling dan ikan serta sebuah meja, 6 buah kerusi dan sejumlah wang di atas meja sebanyak RM16,806. Katanya pemeriksaan di kawasan itu turut menemui bekas makanan dan air dipercayai milik kaki judi yang tidak berpuasa. Kesemua 19 lelaki tempatan dan 2 warga Rohingya yang ditahan berusia 25 hingga 63 tahun dibawa ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 7 dalam kurungan 2 Akta Rumah Judi Terbuka dalam kurungan ARJT 1953. Seorang pelajar tahfiz meninggal dunia selepas van yang dinaiki bersama 11 rakan lain terbabas ke dalam parit berdekatan Taman Bendahara Pengkalan Cepa, Kota Baru jam 11.32 tengah hari ini. Mangsa Wan Ahmad Izzat Alauddin Muhammad Faris, 12 tahun, difahamkan baru selesai membeli baju raya bersama rakan-rakannya. Wan Ahmad Izzat disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh Pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan dibawa ke Jabatan Forensik Hospital University Science Malaysia HUSM Kubang Krian untuk bedah siasat. Bapa tiri mangsa Zawawi Muhammad, 43 tahun berkata dia menerima khabar kemalangan yang menimpa anak tunggalnya itu melalui kumpulan WhatsApp tahfiz berkenaan sebelum terus bergegas ke lokasi kejadian. Ya dalam ibu kata lupa yang masuk dalam WhatsApp grup sekolah. Lepas tu pukul dalam 10 lebih lah kat pukul sebelah juga. Ya maklum kan dia ayat. Budak-budak tahfiz ni ada kemalangnya tolong ibu bapa pergi. Dia atas video-video, lepas tu saya terkejut orang tengok anak tu tak ada dalam video-video. Ada tidur seorang. Tapi saya tak buka video kan bukan jelas sangat. Saya pergi tu anak tak ada dah. Menurutnya, dia sepatutnya mengambil Wan Ahmad Izzat pulang ke rumah dari asrama pada malam ini untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri kerana hari ini merupakan hari terakhir persekolahan. Malam semalam, Wan Ahmad Izzat sempat menelefon ibunya, Wan Nur Azilah Wan Sulaiman, untuk bertanya mengenai baju raya warna apa yang patut dibeli pada hari ini. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalan Cepa Alam Nasud Ilyas berkata van milik sebuah tahfiz terbabas ke dalam parit membabitkan 12 pelajar tahfiz dan seorang pemandu. Selain mangsa yang meninggal dunia, 11 lagi turut mengalami kecederaan dibawa untuk mendapatkan rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab HRPZ2 Kota Baru. Marilah kita bersama-sama menginfakkan sebahagian rezeki kepada pembangunan Kompleks Pendidikan Al-Ummah di Ipoh Perak yang bakal melahirkan generasi khairah ummah. Semoga 10 malam terakhir Ramadan ini lebih bermakna. Keputusan Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2022 menunjukkan prestasi yang cemerlang. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, keputusan Grade Purata Nasional GPN STAM mencatat peningkatan iaitu 3.13 berbanding 3.15 pada tahun lalu. Alhamdulillah, saya rakamkan ucapan tahniah kerana peperiksaan yang melibatkan lebih kurang 4,000 pelajar kita ini telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik bagi tahun 2022. Meningkat berapa? Kita umumkan berapa? 3.1. Ni, okey, Grade Purata Nasional. Ada carta kita tunjuk ni. 3.13 berbanding tahun 2021 3.15. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Pengumuman Keputusan Peperiksaan STAM tahun 2022 di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah di Selangor. Majlis Pengumuman Keputusan STAM hari ini julung kali diadakan selepas 22 tahun peperiksaan STAM dimulakan. Pada majlis itu, Fadlina turut menyampaikan sijil Mumtaz Sofi kepada 2 orang pelajar
iaitu Muhammad Zaurin Osman dan Muhammad Syarul Nizam Mustafa. Ketika ditemui, kedua pelajar itu berkata kejayaan tersebut diperoleh sebab mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menghormati ibu bapa. Kita perlu patuh kepada guru-guru kita yang mana dia dapat menggantikan ibu bapa saya ni. Tapi kita tidak boleh lupa juga kepada kedua ibu bapa apabila dekat rumah. Kita perlu taat dia. Kita tak boleh mengingkari apa yang diperintahkan. Saya rasa bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Saya belajar, tapi dalam masa yang sama belajar tu kita tak nombor dua. Yang pertama hubungan kita dengan Allah, dengan mak ayah, dengan guru-guru, dengan kanak-kanak. Calon peperiksaan STAM 2022 yang berdaftar ialah 4,634 orang meliputi calon sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah menengah agama negeri, sekolah menengah agama rakyat, sekolah menengah swasta dan calon persendirian. Menurut Fadlina, sijil STAM turut mendapat pengiktirafan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu setaraf dengan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Yayasan Ad-Din ingin mengajak seluruh umat Islam memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan berinfak kepada pembangunan dan operasi Yayasan Ad-Din yang giat melahirkan generasi hufaz di Malaysia. Satu rumah, satu hafiz. Bertemu kembali. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa berinfak pada malam-malam akhir Ramadan. Mahat Tahfiz Al-Quran Dar Al-Abrar menyeru seluruh masyarakat untuk berganding bahu bagi menyertai wakaf pembangunan institusi tahfiz yang bakal melahirkan jutaan ilmuwan Islam ini. Semoga Ramadan kita lebih bermakna dengan berinfak. Kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya diarah untuk dihentikan serta-merta bermula hari ini hingga 7 Mei 2023. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, langkah itu bagi memastikan kelancaran aliran trafik semasa cuti perayaan Aidilfitri. Butiran lanjut bersama wartawan Aizati Najmin Sulaiman. Jelas Datuk Seri Alexander, jutaan kenderaan akan menggunakan lebuh raya dan jalan persekutuan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri. Oleh itu, kerja-kerja yang boleh menyebabkan kesesakan perlu dihentikan sementara bagi memberi keselesaan kepada pengguna. 12 hari bulan sudah dipersetujui oleh konsesioner supaya tidak ada kerja penyelenggaraan dijalankan sepanjang dari 18 hari bulan hari ini sehingga 7 hari bulan Mei. 7 hari bulan, ini panjang ni, lebih 20 hari kan. Supaya tidak mengganggu perjalanan pengguna di jalan raya. Beliau ditemui media ketika melakukan tinjauan persiapan lebuh raya dan tol di Gombak. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak menghala ke Pantai Timur mula dibanjiri kenderaan yang memasuki lebuh raya berkenaan sejak awal pagi tadi dan dijangka akan meningkat mulai malam ini. Kata Datuk Seri Alexander, kementeriannya melalui Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM telah menyelaras semua syarikat konsensi lebuh raya untuk membuat persiapan rapi bagi menghadapi lonjakan trafik sempena cuti perayaan Aidilfitri. Warga kota sudah mula pulang ke kampung halaman masing-masing bagi menyambut perayaan Aidilfitri. Jadi, hari ini tinjauan di Plaza Tol Gombak menghala ke Pantai Timur mendapati trafik sudah mula bergerak perlahan dan bakal berlaku lonjakan trafik mulai malam ini. Orang ramai diingatkan supaya merancang terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Saya Aizati Najmi Sulaiman melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Marilah kita mengimarahkan 10 malam terakhir Ramadan tahun ini dengan berinfak kepada pembinaan Musallah Ar-Raudah di Beserah Kuantan. Semoga menjadi saham kita di akhirat kelak. Meraikan masyarakat pelbagai agama dan bangsa di Malaysia pada masa sama memberi kefahaman kepada mereka bahawa Islam adalah agama yang rahmah dan saling menghormati antara satu sama lain. Demikian antara pengisian program Grand Iftar for Humanity, anjuran Badan Bukan Kerajaan NGO Global Peace Malaysia GPM dengan kerjasama Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM yang berlangsung malam semalam.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata usaha yang disebut sebagai fiqh ta'ayush itu dapat mengeratkan lagi perpaduan rakyat Malaysia berbilang bangsa dan agama selain menjamin kesejahteraan dan keamanan negara. Saya ingat ruang sebegini dan kalau begitulah peranan masjid ini, saya rasa tidak sebab itu kita nampak rakan-rakan daripada bangsa lain untuk datang ke masjid ini, dan dalam kehadiran mereka di masjid ini mereka dapat lihat bagaimana orang Islam macam ni, contoh ni berbuka puasa, bersolat secara berjamaah. Jadi ruang yang ada ini memberi peluang kepada mereka juga untuk melihat sendiri bagaimana Islam itu dipraktikkan. Konsep yang diamalkan itu jelasnya selari dengan aspirasi Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan elemen penting dalam mewujudkan keamanan serta saling bertoleransi sesama rakyat pelbagai latar belakang. Datuk Dr. Muhammad Naim ditemui selepas hadir pada majlis Grand Iftar for Humanity itu yang berlangsung di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Pada majlis ini, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyaksikan penyampaian sumbangan kepada mangsa gempa bumi Turkiye Syria oleh beberapa NGO termasuk daripada yang bukan beragama Islam. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kita melakukan infak dan sedekah pada 10 malam terakhir ini. Jom sama-sama berinfak bagi menyiapkan Pondok Moden Tafiz Al-Banna yang bakal melahirkan ribuan generasi Al-Quran. Usaha mendidik umat Islam bangun pagi dan mengejar malam Lailatul Qadar digerakkan Murtada Dakwah Center Madat melalui program 4am Club. Penganjuran yang telah masuk kali ke-8 itu mempunyai banyak pengisian rohani dan perkongsian menyentuh jiwa untuk para peserta. Awal pagi tadi, Madat menganjurkan program 4am Club bersempena malam-malam terakhir Ramadan. Pengarah program Nur Nadirah Yohi berkata program ini cetusan idea pengarah urusan Madat Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum dilakukan secara maya melalui aplikasi Zoom. Namun kini program itu telah ditambah baik dengan secara bersua yang dilaksanakan di Masjid Madat. Kelebihan dia lah antaranya 4 pagi, mula 3 pagi kita akan ada sesi team call untuk panggilan pagi, kejut lah ramai untuk bangun dan join 4am Club. Lepas tu kita akan bermula program dengan bacaan Quran dan seterusnya sesi bedah buku. So kita dah ada beberapa e-book khas yang kita buat khas untuk 4am Club untuk kita bedah sepanjang program 4am Club, dan kita sama-sama itu kita adakan juga kasidah. So kiranya bedah buku dan diselangi dengan kasidah. Tambah Nur Nadirah, program 4am Club yang syarat ilmu dan mempunyai selingan hiburan berfaedah sering menarik 10,000 peserta setiap kali siaran langsung mereka di platform Zoom. Oleh itu, usaha ini akan diteruskan lagi pada masa-masa akan datang. Sebab tu kita ada kosidah untuk tarik orang-orang yang sebab orang takut nak pergi masjid. So sebab kita relaxkan program ni dengan adakan dengan sulaman kasidah tu sendiri. So dan kalau topik-topik yang kita bawakan ni semua yang bukan heavy. Ringan-ringan je, yang tenang-tenang, santai-santai saja, dan ustaz pun pembawakan yang kami terapkan kat sini dia tak mendalam sangatlah. So kita lebih kupasan tu kepada yang santai-santai je lah. Selain program bermanfaat untuk ummah seperti 4am Club, Madat ketika ini sedang membangunkan Murtada Dakwah Center, iaitu pusat komuniti Islam dilengkapi masjid, rumah warga emas, pusat tahfiz integrasi, hub sukan sunnah, kapsul hotel dan khidmat pengurusan jenazah secara percuma. Orang ramai yang ingin menjayakan penubuhan pusat komuniti itu dan menyokong usaha-usaha Madat boleh salurkan sumbangan ke maklumat yang tertera.
Pelajar tahfiz Al-Quran Darul Tuba di Tangkak Johor terpaksa bergelut di ruang yang sempit untuk menghafal Al-Quran serta menimba ilmu. Saiz pusat tahfiz yang kecil dan jumlah penuntut yang bertambah menyebabkan pelajar perlu tidur, makan dan belajar di ruang yang sama. Mudirah yang juga pengasas tahfiz berkenaan, Kasma M. Said berkata tahfiz Al-Quran Darul Tuba telah ditubuhkan pada 1 April 1999. Ujarnya pada awal penubuhan, beliau menjadikan kediaman orang tuanya sebagai lokasi untuk menubuhkan sebuah pusat pendidikan yang berkonsepkan sistem hafalan Turki sebelum berpindah ke lot perumahan. Namun disebabkan jumlah penuntut yang semakin ramai, pusat tahfiz berkenaan kini bergelut dengan kesempitan ruang apabila terpaksa memanfaatkan ruang yang sama untuk pelbagai aktiviti. Masalah yang kami hadapi ialah di tahfiz Al-Quran Darul Tuba ini, iaitu penginapannya yang agak crowded lah, yang sangat padat, anak-anak kurang selesa kerana dalam satu kelas itu kita jadikan kelas mengaji, kelas menghafal. Dalam masa yang sama juga di situlah tempat tidur. Kemudian kelas ini juga dijadikan tempat solat. Dan apabila kita adakan aktiviti hujung minggu, aktiviti indoor dalaman, kita akan buat juga di kelas ini, namakan Dewan Barakah ni. Pusat tahfiz berkenaan kini berhasrat membina sebuah bangunan kompleks yang bakal memberi manfaat kepada 250 pelajar. Fasa pertama iaitu meratakan tanah wakaf seluas 22,000 daripada 120,000 kaki persegi telah selesai. Namun pusat tahfiz tersebut berdepan kekangan dana untuk meneruskan pembinaan kompleks tersebut. Sebanyak 11 juta ringgit diperlukan bagi menjayakan kompleks tahfiz berkenaan dan dana itu tidak mungkin dapat dikumpul tanpa bantuan orang ramai. Cabaran yang selepas PKP ni selama 2 tahun, pertamanya kenaikan harga lah. Yang kedua, momentum daripada kawan-kawan yang menderma dengan ekonomi yang kita kata agak mengekang kita. Kita mengharapkan semua penyumbang-penyumbang dan begitu juga dermawan-dermawan bersama dengan kita untuk membantu anak generasi yang kita fokus sebenarnya kepada madrasah perempuan sekarang ini. Itu yang kita harapkan. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, mari kita memanggil keseluruhan yang kita kenal untuk sama-sama berinfak dalam pembangunan kompleks tahfiz Al-Quran Darul Tuba sekarang dalam akaun yang disediakan. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, insya-Allah kita akan target 250 orang pelajar untuk kita lahirkan sebagai generasi yang terhebat. Sumbangan bagi pembinaan kompleks tahfiz Al-Quran Darul Tuba boleh dibuat menerusi maklumat yang tertera. Tiga juta jemaah penuhi Masjidil Haram. Alhamdulillah, bertemu kembali. Bumi Yaman memerlukan bantuan kita. Jom berikan mereka sinar harapan baharu dengan berinfak kepada kasih insan yang menjalankan misi kemanusiaan di sana. 10 malam terakhir Ramadan, kita pasti lebih bermakna dengan bersedekah. Meniti malam-malam akhir Ramadan, sejarah tercipta di Masjidil Haram malam semalam waktu tempatan apabila kira-kira 3 juta jemaah berada di kompleks Masjid Suci itu bagi tujuan beribadah pada malam ke-27 bulan Ramadan. Malam ganjil yang amat sinonim dengan malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar itu dimanfaatkan sebaik mungkin jemaah dalam mendapatkan keampunan Allah sekaligus pembebasan daripada siksa api neraka. Media Arab Saudi menyifatkan malam 27 Ramadan adalah malam yang penuh emosi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan amalan-amalan ibadah seperti berqiyamul lail, membaca Al-Quran, zikrullah, munajat dan doa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad. ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
Lautan jemaah dapat dilihat beribadah hingga ke kawasan luar Masjidil Haram termasuk di jalan-jalan raya berhampiran kawasan hotel dan kawasan terbuka lain. Biarpun beberapa kawasan masih dalam rangka pembinaan dan penambahbaikan, Presiden Umum bagi hal ehwal dua masjid suci yang juga Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais berkata, beliau sendiri memantau pergerakan jemaah dan memastikan pengurusannya berjalan lancar di samping meletakkan keutamaan kepada aspek keselamatan dan kesihatan jemaah. Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais turut menyebut kira-kira 12,000 kaki tangan Masjidil Haram dikerah mengurus jutaan jemaah, pada masa sama menggerakkan ribuan yang lain bagi kerja-kerja pembersihan dan proses nyahkuman. Umat Islam percaya malam 27 Ramadan adalah antara malam yang disebut-sebut berlakunya malam Lailatul Qadar sebagai salah satu malam ganjil di bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan dengan ganjaran amal ibadah yang dilakukan melebihi pahala 1000 bulan. Memetik surah Al-Qadar, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jumlah anak yatim di Gaza dicatatkan oleh UNICEF adalah seramai 26,000. Konflik bumi Gaza menyebabkan sekolah, fasiliti kesihatan serta rumah musnah dan berada di tahap yang rendah. Ada yang hidup sebagai pelarian di bumi sendiri. Konflik Gaza yang berpanjangan menyebabkan 1 dalam 3 orang kanak-kanak mengalami trauma. Pembesaran minda mereka terjejas akibat ketakutan perang yang melanda. Tiada ruang di Gaza yang selamat dan kondusif untuk mereka. Salurkan sumbangan anda ke Dana Ihsan Anak Yatim melalui Global Ihsan Relief Malaysia. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Sebelum berpisah, saksikan di sebalik tabir program Khatam Ramadan yang disiarkan selama 14 jam di TV Al-Hijrah hari ini. Saya Aziza Arifin, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.